terbalikkan P dengan Q daripada penyataan tu jadi akas. Kemudian untuk songsangan mesti daripada penyataan. Okay, mesti daripada penyataan. So penyataan jika P maka Q. So untuk songsangan kita tambah bukan P ataupun tidak P maka tidak Q. Ini nak tambah ini. Ini datang daripada sini. Kemudian ada satu lagi kontrapositif. So kontrapositif ni datang daripada akas. Akas pergi kepada kontrapositif. Juga kita tambah tidak dengan bukan. Dalam ayat tu untuk jadi bukan Q maka bukan P. Maybe akan pening sikit kat sini. Bahagian songsangan dengan kontrapositif. Tapi bila kita tengok contoh nanti baru kita dapat dengan lebih jelas. Okay. Yang atas ni ialah contoh dalam buku teks dalam bentuk ayat biasa. Bukan ayat matematik. So kalau kita nak buat dalam bentuk ayat matematik, tengok bahagian buku teks awak rangsangan mindah 3. So rancangan mindah 3. So daripada sini kita nak tengok tentang nilai kebenaran. Ingat balik nilai kebenaran macam mana, kena cek penyataan itu benar atau palsu. Okay, first kali 12 ialah nombor genap. Benar ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Benar. Okay, good. So ini ialah benar. 12 boleh dibahagi tepat dengan 2. Benar ke palsu? Benar. Palsu. Benar. Benar. Boleh bahagi, you tekan kalkulator. 12 bahagi 2 dapat berapa? 12 bahagi 2? 6. 6. So ini sama dengan contoh. You boleh kira sama dengan 6. So dia akan jadi benar. Ini juga benar. So bila ingat balik untuk past time 2, jika benar maka benar. P dan Q kan? P benar, Q benar. So ini akan jadi benar. Ingat balik kita punya jadual. This one, bukan ni, this one. Penyataan majmuk. Ini. Dia ada nanti nilai kebenaran. Jadi dan atau kan. So dia lebih kurang sama juga. So jika 12 ialah nombor genap, maka 12 dibagi bahagi tepat dengan 2. So akas dia. So kalau tadi dia dekat bahagian sini ialah yang saya pakai highlighter lah. Okay. Ini ialah dia punya P. Maka Q, so saya tukar hijau. So ini dia punya Q. Okay. Ini dia punya Q. So sekarang kita nak terbalikkan. Untuk akas kita kena terbalikkan dia. So maksudnya ayatnya akan jadi jika ambil yang belakang. 12 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka yang ini. Salah. 12 ialah nombor genap. Ini tak ada masalah. So dia akan jadi hijau dekat depan, 12 dibagi tepat dengan 2, kemudian 12 ialah nombor genap. Skor kuning dekat belakang. So dia terbalik. Tadi kuning depan, hijau belakang kan? So sekarang hijau depan, kuning belakang. So next, untuk songsangan. Songsangan ialah kita nak wujudkan penafian. Ingat, kita ada perkataan tidak dengan bukan. So untuk songsangan, jika
Songsangan mesti daripada penyataan. Songsangan ambil daripada penyataan. Pergi masuk songsangan. So, apa ayat dia yang sesuai? Saya ambil dulu ayat ini, tapi kita nak tambah perkataan songsangan. Jika 12 ialah nombor genap, maka 12 boleh dibahagi tepat dengan 2. So, kalau ayat songsangannya, jika 12 Bukan nombor genap. bukan nombor genap. So, kita tambah perkataan bukan di sini. Bukan. Saya pakai huruf besar. Bold, kemudian saya warnakan merah. Kita tambah perkataan bukan nombor genap, maka 12 Tidak boleh dibahagi. tidak boleh. So, yang ini awak kena pilih word yang betul. Bukannya bukan. Maka 12 bukan, tak sedap kan? So, perkataannya ialah tidak. So, kita tambah perkataan tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. So, kontra positif pula kita ambil daripada akas. So, akas. Kita dah buat. Kontra positif kita ambil daripada akas. Copy dia kejap. Okay. Okay. So, jika 12 Tidak boleh. tidak boleh. Good. Tidak boleh. So, ambil ni, letak sini. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Maka 12 Bukan. Okay, bukan. Maka 12 ini ialah, buanglah, bukan nombor genap. So, macam mana dengan dia punya nilai kebenaran? So, akas dia benar ke palsu? Jika 12 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 12 ialah nombor genap. So, Benar. betul tak? So, dia ialah benar. Sebab apa? Jika 12 bagi tepat dengan 2, so betul lah. 12 boleh bagi tepat dengan 2, maksudnya benar. Maka 12 ialah nombor genap. So, benar. Okey, songsangan. Jika 12 bukan nombor genap, maka 12 tidak boleh bagi tepat dengan 2. So, ayatnya ialah jika 12 nombor ganjil. Contoh kan, jika 12 nombor ganjil, maka 12 boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul ke? Tidak kan? So, maksudnya dekat sini, dekat bahagian songsangan, jika 12 bukan nombor genap, maksudnya dia nombor ganjil. So, nombor ganjil boleh tak bahagi tepat dengan 2? Tak. Tak boleh. So, maka 12 tidak boleh bagi tepat dengan 2. So, maksudnya ini akan jadi benar juga. Sebab dia kata 12 nombor ganjil, 12 tak boleh bagi tepat dengan 2. Kalau kontra positif, kalau kontra positif pula, macam mana? So, kalau kontra positif, jika 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 12 bukan nombor genap. So, benarlah. Dia terbalikkan tadi kan. So, ini pun juga akan jadi benar. So, ini semua datang daripada mana? So, dia datang daripada yang muda-muda ini. P dengan Q. Okay. Yang paling penting ialah dekat sini. P dengan Q, dia punya nilai kebenaran. Dekat sini. So, bila dua-dua penyataan benar, tak mungkin penyataan akas, songsangan dan juga kontra positif akan jadi palsu. So, bila dua-dua benar, semua akan jadi benar. So, awak tak bohong lah. Okey, dah screenshot. So, ini yang pertama. Macam mana yang kedua?
Okey. 50 ialah gandaan 10. Benar ke palsu? Benar. Sebab 10 darab 5 ialah 50. So, ini ialah benar. 50 ialah gandaan 20. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Sebab tak ada. 20 palsu pula. Palsu, false. Macam mana dia punya pernyataan? Kita ambil jika P maka Q. So ini jika P. P ialah 50 ialah gandaan 10. Maka 50 ialah gandaan 20. So akasnya dia dah bagi. So kalau macam tadi, kalau kita highlight, ini ialah P, ini ialah Q. Ini ialah Q. So akas dia mesti terbalik. Jika Q, maka P. Maka P. So terbalik. So songsangan. Songsangan dari pernyataan. Jangan terbalik. Songsangan ialah dari pernyataan. So kalau kita ambil ini, maksudnya sini, jika 50 ialah gandaan 10. So nak songsangan dia ialah jika 50 Bukan. bukan gandaan 10, maka 50 juga bukan. Ini bukan dan juga bukan. Tak boleh guna tidak dekat dalam ni. Sebabnya ialah tak sesuai. So, untuk kontra positif dia daripada akas. Kontra positif dia daripada akas. Sama juga jika 50 bukan gandaan 20, maka 50 bukan gandaan 10. Oh, yang ini daripada akas. Akas masuk kepada kontra positif. So macam mana dengan dia punya nilai kebenaran? So untuk yang ini, tengok dulu pernyataan. Jika 50 ialah gandaan 10, maka 50 ialah gandaan 20. Betul ke? Palsu. Dia akan jadi palsu. Sebab dia kata jika 50 ialah gandaan 10, itu benar. Tapi maka 50 ialah gandaan 20, itu palsu. So ini akan jadi palsu. Okay? Akan jadi palsu. So macam mana dengan akas? Jika 50 ialah gandaan 20, maka 50 ialah gandaan 10. Yang ini dia kata kalau 50 ialah gandaan 20, salah, tipu. Maka 50 ialah gandaan 10. So ini betul. So dalam dia punya jadual nanti, dalam akas ini dia kata jika benar dan juga palsu, maka bahagian akas, kalau tadi palsu untuk dia punya implikasi ataupun penyataan dia, tapi untuk akasnya lawan penyataan. So bila penyataan palsu, akas akan jadi benar. So dia berlawan. Ini. So ini kita panggil apa? Kira berlawan lah. Berlawan untuk penyataan dan juga akas. Sama juga untuk songsangan. Sebab songsangan
daripada penyataan. So bila penyataan dia ialah palsu, so songsangnya maksudnya lawannya ialah benar. Benar. Lawannya ialah benar. So ini juga berlawan. So ini yang sini berlawan. So yang ini juga akan berlawan. Okay, berlawan. So maksudnya kita tak perlu tengok lagi ayat dekat sini, cuma tengok siapa lawan siapa. So daripada penyataan tadi, dia palsu, akas ialah lawan dia. Okay, akas ialah lawan dia. So maksudnya dia ialah benar. Songsangan pula daripada penyataan juga. Okay, penyataan juga. Tapi kira lawan juga. So kalau itu palsu, yang ini benar. So kalau kontra positif, dia lawan siapa? Dia lawan kepada akas. So kontra positif lawan kepada akas. So dia berlawan kat sini. So kalau akas ialah benar, kontra positif dia akan jadi palsu. Jadi macam tu. So, tengok. Sebab tu benda ni kena susun betul-betul. Ikut dia punya turutan. Daripada P, Q, dua penyataan. Kemudian kita buat implikasi sebagai penyataan gabungan. Kemudian daripada penyataan gabungan yang implikasi tu, dia ada akas, songsangan dengan kontra positif. Okey, tak apa. So nanti screenshot. Okey, kalau ini pula. Panjang pula yang ini. Pentagon PQRST mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360. So sudut pedalaman apa-apa bentuk, maksudnya poligon mesti 360. Pentagon PQRST ialah sisi 4. Nanti kita tengok. So penyataan dia ialah jika Pentagon PQRST mempunyai hasil tambah 360 darjah. Ini kecilkan. Maka Pentagon PQRST ialah sisi 4. Pelik kan? So, kemudian dia punya akas kita terbalikkan jika Pentagon PQRST ialah sisi 4, maka Pentagon PQRST ada 360 darjah. Kemudian songsangan dah ada, lawan dia. And then kita ambil kontra positif daripada akas. Dilawankan. Bagi akas, jika Pentagon PQRST bukan, sebab kat sini dah ada perkataan bukan. So ini kita tambah bukan. Okay. Ini kita highlight sebab kita yang buat. Maka Pentagon pun sini tidak. Okay. Tambah tidak. So, kita dah settle untuk dia punya ayat. Maksudnya penyataan akal songsangan dengan kontra positif. Okey, macam mana dengan dia punya nilai kebenaran? Okey, Pentagon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 360 darjah. Benar ke palsu? Benar. Benar. Ini ialah benar. Sebab sudut pedalaman semua poligon 360 darjah. Yang ni kena tahu. Yang ni tak diajar. Sebab awak dah belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kemudian Pentagon ialah sisi 4. Sisi 4 ke Pentagon?
Palsu. Pentagon berapa sisi? 5. 5. Good. So pentagon 5 sisi. So daripada penyataan ni, so benar dengan palsu. So dia lebih kurang sama macam tadi lah. Benar palsu. So dia akan jadi penyataan kita ialah ini ialah palsu. Kan? So palsu lah. Jika pentagon ditambah ada pendalaman 360 darjah, maka pentagon ini ialah sisi 4. So dia akan jadi palsu. So akas ialah lawan dia. So lawan kepada penyataan tadi. So dia akan jadi benar. Di sini pula. So dia akan jadi benar sebab dia lawan kepada palsu, dia adalah lawan untuk penyataan. Songsangan, okay, songsangan juga ialah lawan daripada penyataan. So, songsangan dia daripada penyataan, lawan. So dia akan jadi benar. Dan kontra positif. Kontra positif lawan daripada akas. So lawan untuk benar ini ialah palsu. Itu. So disebabkan ni soalan ni dia tak highlight, saya highlight. Ini bold. Ini warna merah. Ini juga bold, yang dua warna merah. Last sekali. 2 minit. So penyataan dia akan jadi jika X kuasa 2 kurang daripada 0, maka X kuasa 2 tambah 3 lebih besar daripada 0. Yang ni ayat tu jangan tengok. So akas kita tinggal terbalikkan. Tak payah pening pun. Okay. Tak payah pening dengan dia punya persamaan ni nanti. So ini this one. Maka sebab tu saya copy paste salin. Sebab kita tak perlu ubah apa-apa. Okey, di sini songsangan ialah daripada pernyataan. Okey. Songsangan daripada pernyataan. Songsangan daripada daripada pernyataan. So kita nak buat yang bukan. So jika ini bahagian mana yang kita boleh buat? Bahagian mana yang kita buat? Dia ialah bahagian this one. Ini dengan juga ini. Ini je, kita tak boleh tambah tidak atau bukan sebab kat sini tak ada ayat. Dia hanya ada ketaksamaan. So bila ketaksamaan ni kita boleh tukar bahagian ni. Lebih besar. So ingat ini ini kurang. Lawannya ialah lebih besar. Tetapi dalam keadaan ini mesti ada sama dengan. Ini lawan dia. Kalau dia lebih besar, dia lawan dia ialah lebih kecil atau sama dengan. Sama juga. Kalau dia punya ini ialah lebih kecil atau sama dengan, lawannya akan jadi lebih besar sahaja. Dan juga kalau dia lebih besar atau sama dengan, lawan dia lebih kecil sahaja. So dekat sini dia ialah kurang, maka yang kita perlu tukar ialah di sini. Kosong dan juga ini.
So kalau kita nak tulis ni lebih besar, ni lebih kecil, lawannya ialah lebih besar atau sama dengan, maka X kuasa 2 tambah 3, ini lebih besar, dia ialah lebih kecil atau sama dengan. Oh, yang kontrapositif ni letak ni tertinggal yang ni. Saya klik this one. Kejap. Insert simbol, dia ialah lebih kecil atau sama dengan. Okey. So baru betul. So itu yang kita nak tambah. So nilai kebenarannya, aduh. Macam ni susah sikit lah sebab dia kata bagi X je. X kuasa 2 kurang daripada kosong. Boleh ke X kuasa 2 kurang daripada kosong? Kita ambil contoh lah. 1 kuasa 2. Tak nak 1 lah. 2 kuasa 2. 4. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. 4 kan? So maksudnya bila X kuasa 2 tak ada nilai yang lebih besar, kurang daripada kosong. So ini akan jadi palsu. Okay, jadi palsu. So, kita ambil contoh lah. Ini X sama dengan 2 ataupun negatif 2. Sebab dia ada 2 nilai. Untuk X kuasa 2. So X kuasa 2 tadi, okay, X kuasa 2, kalau 2 kuasa 2 tambah 3. 4 tambah 3 lebih besar daripada kosong. So dia akan jadi benar. Kalau dia nombor negatif, negatif 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 3 juga benar. So ini akan jadi benar. So, kalau palsu dan juga benar, untuk penyataan dia ialah jika X kuasa 2 kurang daripada kosong, masa X kuasa 2 lebih besar daripada ni. So, dia palsu dan juga benar, dia akan jadi benar. Dia akan ikut yang kedua. Kalau yang tadi, ini kan, benar dan palsu, dia akan jadi palsu. Yang ini, palsu, benar, jika maka dia akan ikut yang belakang, akan ikut benar. Akas ialah lawan dia. Lawan dia ialah palsu. So ini juga songsangan lawan kepada akas, ini akan jadi palsu, dan ini ialah kontrapositif lawan kepada akas, ini akan jadi benar. So ini semua awak boleh tengok dalam muka surat 68. Okay. 68 dekat bahagian ini. So nilai kebenaran kontrapositif sama dengan nilai kebenaran implikasi. So kita tengok implikasi. Kontrapositif dengan implikasi. Implikasi bahagian penyataan lah. So dia benar. So kalau yang ini pernyataan palsu, kontrapositif juga palsu. Kalau yang ini kontrapositif palsu, pernyataan juga palsu. Betul lah tu. So itu yang pertama. Akas dan songsangan ialah kontrapositif kepada satu sama lain. Aduhai. Maksudnya dia berlawanan, akas dan juga songsangan. Adalah kontrapositif ialah satu. Akas dan songsangan nilai kebenaran yang sama. Okey. Kita abaikan yang kontrapositif kepada satu sama lain, tapi kita nak ialah nilai kebenaran yang sama. So dia dah buat rumusan dalam jadual ini. Okay. So maybe ini dulu masa dalam silibus yang lama tak ditekankan, tekan bahagian ini. Dulu sampai akas je, songsangan dan kontrapositif tak ada. Tapi untuk silibus baru ada. Okay. So, cukuplah untuk hari ini. Ini memang satu bahagian kena habiskan terus. Tak nak masuk yang lain-lain. Kalau ada 2 waktu pun saya akan sampai sini je. Sebab dia melibatkan banyak. Daripada penyataan P dengan Q. Dia akan tengok benar, palsu, benar, palsu. Yang kita tak jumpa hari ini ialah palsu. Tak jumpa. So,
Kalau benar-benar dia benar dan semua akan jadi benar. So benda yang betul takkan jadi yang tak betul. So dia akan sentiasa betul. Tapi benar, palsu dan juga palsu benar dia akan tengok. Okay. So benar palsu kita ambil yang belakang, palsu. Palsu benar dia akan jadi benar. Tapi untuk palsu-palsu dia akan jadi benar. Maksudnya kalau penyataan tu benar dan benar, palsu dan palsu semua akan jadi positif. Tak payah pening lagi dah. Tapi kalau dia benar, palsu, palsu ataupun benar, dia kena pilih lah. Kena buat satu-satu ikut step supaya dapat dia punya nilai kebenaran. Untuk yang saya harap untuk 4A4 memang cikgu Haslina kata ada 2 orang je yang selalu masuk kelas. Yang lain semua hilang. Tak tahulah. Yang hari ni pun 4 STEM 2 dia ada 17. Hari ni kita ada 18 orang. 18 orang tolak saya 2, so tinggal 16. 16 tolak 2 tinggal 14, so 4 STEM 2 hanya 14 orang. Lagi 3 orang hilang. Tak tahu pergi mana. Okey, so setakat ini itu sahaja. Kita punya next class ialah pada bila? Hari bila Tengok saya pun dah lupa. Sekejap, saya buka. Next class kita ialah pada mana saya punya Esok. Sekejap. Esok. Esok ada paper math SPM sedihnya. Benar Benar Selasa. ke? Wait. Selasa ada Selasa. Esok pagi 8.50 sampai 10.10. Okay. So kita akan buat juga sama, tak akan full waktu. Nanti kita akan bagi dia punya latihan 4A4 pun. So kita ada dekat sini esok dan juga Selasa. Selasa lah saya penuh. So esok paper math SPM, tengoklah macam mana. Okay. So thank you, itu saja. Terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.